Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera pada semua penonton. Nama saya Dr. Muhammad Jazman bin Cik Rahim. Saya adalah pensyarah perubatan dari Jabatan Penyakit Dalam Hospital University Sains Malaysia, Kembang Krian. Hari ini saya akan menerangkan berkenaan kesan-kesan sampingan ubat tuberkulosis. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kesan sampingan ubat tuberkulosis ini adalah amat lumrah. Namun demikian, ia adalah berbeza untuk setiap pesakit, sama ada sedikit ataupun banyak. Selalunya ia terjadi di permulaan rawatan apabila dos dinaikkan apabila pesakit mengalami kenaikan berat badan. Dan kesan sampingan ini lebih kerap terjadi untuk pesakit-pesakit yang menerima rawatan second line anti-TB ataupun ubat TB yang lebih kompleks untuk drug resistant TB. Buat pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, kesan sampingan ini bersifat sementara. Namun demikian, sekiranya gejala berterusan ataupun makin teruk, ubat-ubat TB akan diberhentikan ataupun diubah jika perlu. Kesan sampingan yang paling kerap terjadi adalah warna air kencing yang berubah menjadi orange ataupun jingga. Ini adalah disebabkan oleh komponen ubat TB yang bernama rifampicin. Ubat rifampicin ini berwarna jingga dan apabila ia masuk ke dalam badan kita, ia akan menyebabkan perubahan warna. Bukan sahaja kepada air kencing, ia mungkin menyebabkan perubahan warna kepada air mata, najis, air liur dan juga kahak. Dan buat pengetahuan semua, ini adalah normal dan tidak mendatangkan kesan mudarat kepada badan. Kesan sampingan seterusnya adalah kecederaan hati. Ia amat jarang terjadi dan sekiranya berlaku, ubat TB akan diberhentikan serta-merta ataupun diubah jika perlu. Selalunya pesakit akan mengalami gejala seperti loya, muntah, hilang selera makan dan kekuningan. Untuk para pesakit, saya nasihatkan untuk elakkan meminum alkohol semasa dalam rawatan TB dan memberitahu staf kesihatan sekiranya pesakit memakan sebarang ubatan, baik ubatan moden ataupun tradisional. Kesan sampingan seterusnya adalah masalah mata. Pesakit mungkin mengalami kekaburan penglihatan ataupun mengalami perubahan persepsi warna dalam penglihatan. Selalunya ini terjadi disebabkan oleh memakan ubat etambutol, salah satu komponen daripada ubat TB. Selalunya staf kesihatan akan memberitahu pesakit untuk menjalani pemeriksaan mata sebelum rawatan anti-TB dimulakan. Namun demikian, sekiranya simptom mata terjadi dalam rawatan TB, sila beritahu staf kesihatan secepat mungkin supaya gejala ini tidak makin teruk. Kesan sampingan seterusnya adalah kebas-kebas tangan dan kaki. Ia selalunya terjadi disebabkan oleh komponen ubat TB yang bernama isoniazid. Ianya selalunya tidak terjadi sekiranya pesakit memakan suplemen vitamin yang diberikan bersama dengan ubat TB. Nama suplemen itu adalah pyridoxine, iaitu vitamin B6. Kesan sampingan seterusnya adalah masalah pendengaran. Ianya disebabkan oleh kumpulan ubat aminoglycosic acid. Ianya ubat yang diberikan melalui suntikan pada bahu ataupun pada punggung. Warga emas berisiko untuk mendapat masalah pendengaran apabila diberi ubat streptomycin ini. Selalunya mereka akan menjalani saringan pendengaran sebelum rawatan TB yang mengandungi streptomycin dimulakan. Masalah kesan sampingan yang terakhir adalah lebam-lebam dan senam pendarahan. Ianya jarang terjadi, namun demikian sekiranya terjadi, pesakit perlu mendapatkan perhatian staf kesihatan secepat mungkin. Ianya terjadi mungkin disebabkan oleh bermacam-macam komponen ubat TB. Ubat TB mungkin mengganggu penghasilan sel-sel darah ataupun penghasilan protein-protein yang membantu pembekuan darah dalam badan. Akhir kata, saya ingin ingat kepada semua pesakit agar jangan segan, jangan malu untuk memberitahu staf kesihatan sekiranya mengalami sebarang masalah semasa dalam rawatan TB. InsyaAllah, staf kesihatan akan membantu anda dengan sebaik mungkin. Assalamualaikum.